83.2% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, manakala 65% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.5%. Sebanyak 370 kes baru telah dilaporkan, iaitu 364 kes hasil ujian ART dan 6 kes adalah hasil dari 359 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 152,320 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 321 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 149,243 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,852 kes, iaitu 14 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,838 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi di Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong. Berikutan dengan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan dengan ini memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi di Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong bermula hari Isnin 14 Zulkaidah 1443 bersamaan dengan 13 Jun 2022. Sehubungan dengan itu, perkhidmatan program vaksinasi COVID-19 bagi keperluan penduduk daerah Temburong akan diteruskan di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong bermula Isnin 14 Zulkaidah 1443 bersamaan dengan 13 Jun 2022. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk membuat tempahan terlebih dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 di fasiliti kesihatan sewaktu beroperasi, iaitu Isnin hingga Khamis dan Sabtu 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan 1 petang hingga 3.30 petang. Sebagai negara yang majoritinya tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pertuturan, adanya cabaran bagi meluaskan belia-belia untuk mempelajari dan memahamkan maksud ajaran-ajaran Al-Quran. Di sinilah kepentingan peningkatan akses belia kepada terjemahan Al-Quran dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang Islam. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa Majlis Musabakah Tilawatul Quran Belia Kebangsaan peringkat akhir bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Yang berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga berharap agar kerjasama dalam terjemahan ke bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara diperkukuhkan dan terjemahan-terjemahan tersebut mudah didapatkan dari semua cawangan Dewan Bahasa dan Pustaka di seluruh negara. Penggunaan teknologi juga digalakkan untuk meningkatkan akses kepada terjemahan ini melalui pengeluaran versi Android dan iOS yang diiktiraf oleh Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Semoga dengan adanya usaha ini, harapan pemimpin kita untuk membina generasi Al-Quran akan dapat dicapai secepatnya. Seramai 4 qari dan 5 qariah termasuk Johan menunggu Musabaqah Tilawatul Quran Belia Kebangsaan 2021 memperdengarkan bacaan masing-masing. Johan qari disandang oleh Awang Haji Hazwan bin Haji Salim, manakala Johan qariah dimenangi oleh Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Majid. Musabaqah merupakan program anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Hashim
bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Piala pusingan, sebuah piala iringan, sijil penghargaan dan Manusia yang dikurniakan akal dan fikiran hendaklah memakmurkan, memanfaatkan dan menjaga bumi dan alam sekitar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Bagi memastikan kelancaran urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam yang akan mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, baru-baru ini telah diadakan sesi perbincangan di antara para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran dan pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam perubatan. Perbincangan berlangsung di Hotel Ilaf, Jeddah, Arab Saudi. Sesi perbincangan dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Pentadbiran di Arab Saudi. Perbincangan menyentuh mengenai persiapan awal pihak Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan dalam meneliti persiapan di Jeddah dan Mekah yang perlu dilaksanakan sebelum bertolak ke Madinah dalam beberapa hari lagi. Juga hadir Dr. Muhammad Nur Hassanuddin bin Abdullah Gilali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Perubatan di Arab Saudi. Sementara itu, 11 pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan kini berada di Arab Saudi dan berpusat sementara di Jeddah bagi membuat persiapan awal serta urusan yang berkaitan dengan hal ehwal bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Pelbagai persiapan telah dibuat dengan teliti oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam dalam menenai tanggungjawab yang besar untuk memastikan kelancaran setiap urusan. Antara peranan dan tugas pejabat urusan jemaah haji ialah membuat perundingan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkenaan dalam hal ehwal urusan haji di Arab Saudi. Keberadaan pejabat urusan jemaah haji di Arab Saudi ini juga dapat membantu dan bekerjasama dengan Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam menyempurnakan semua urusan bakal jemaah haji. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, para pegawai dapat mengharunginya dengan tenang sebelum ketibaan rombongan jemaah haji negara. Persiapan awal sebenarnya memang sudah bermula dengan menambah kriteria kesihatan dan juga mengikut garis pandu yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ada banyak perundingan dengan Jabatan Urusan Haji, dengan Task Force Brunei. Maka the final list itulah digunakan untuk membuat saringan bagi jemaah-jemaah haji Brunei. Persediaan bagi bakal jemaah haji negara dalam mempersiapkan diri mereka apabila berada di Tanah Suci nanti juga diambil kira. Antaranya dengan menghadiri kursus haji pada setiap hari Jumaat dan Ahad dengan bimbingan pelajaran secara teori dan praktikal. Berbekalkan pengalaman dan pengurusan haji, para pegawai Maktab Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan sentiasa berusaha dalam mengekalkan status dan imej negara bagi memastikan tahap pengurusan yang teratur dan sempurna. Dari Jeddah, Arab Saudi, Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. Bagi mempersiapkan bakal jemaah haji negara dari aspek kesihatan sebelum bertolak ke Tanah Suci, pagi tadi diadakan taklimat kesihatan yang diadakan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Taklimat antara lain menyentuh mengenai peraturan-peraturan dan panduan-panduan kesihatan yang perlu diambil perhatian oleh bakal jemaah haji sebelum bertolak semasa berada di Tanah Suci sehingga kembali ke tanah air.
Bakal jemaah haji juga dinasihatkan untuk mematuhi dasar dan peraturan Kerajaan Arab Saudi. Taklimat disampaikan oleh pakar dan pegawai perubatan kesihatan. Mana-mana jemaah yang memerlukan rawatan kesihatan sebelum keberangkatan. So, sekiranya adakah kedapatan darah tinggi apa macam-macam? Tentera Darat di Raja Brunei TDDB pagi tadi mengadakan upacara perbarisan mengambil alih tugas pemerintah TDDB. Acara berlangsung di Padang Kawat Batalion Pertama Berakas Garrison. Hadir Colonel Saiful Rizal bin Abdul Latif, pemerintah TDDB yang baru dilantik. Atur cara majlis termasuk tabik hormat dan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan. Dalam ucapannya, pemerintah TDDB antara lain menegaskan mengenai amanah menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan dengan semangat yang ikhlas serta kepentingan mengutamakan tahap kesiapsiagaan TDDB demi menegakkan kedaulatan dan keselamatan negara. Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Bumi adalah anugerah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang amat bernilai kepada semua makhluk bagi mereka dapat menjalani kehidupan di dalamnya. Semua makhluk tidak kira manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya amat bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala melarang melakukan sebarang kerosakan di muka bumi ini sama ada kerosakan kepada jiwa, harta, benda dan alam sekitar. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Menjaga Bumi dan Alam Sekitar. Khutbah juga menggariskan sebagai manusia yang dikurniakan akal dan fikiran hendaklah memakmurkan, memanfaatkan dan menjaga bumi dan alam sekitar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya, bukan melakukan kerosakan, pencemaran dan kemusnahan. Adapun antara usaha dan cara yang boleh kita laksanakan untuk menjaga dan melindungi bumi dan alam sekitar ini antaranya pertama, memulakan amalan-amalan hijau ataupun mesra alam. Antara amalan-amalan hijau yang boleh dilaksanakan adalah dengan mengubah gaya hidup kepada yang lebih mesra alam, seperti mengamalkan tabiat mengitar semula, mengurangkan penggunaan elektrik yang berlebihan, menanam pokok untuk mengurangkan jumlah karbon dioksida di atmosfera, dan pengambilan serta pembelian makanan secara tidak berlebihan supaya tidak menyebabkan pembaziran makanan. Kedua, menjadi pengguna yang bijak. Kita sebagai pengguna boleh menentukan produk-produk yang dihasilkan dan juga ada pilihan untuk membeli produk hijau yang boleh diperoleh dan dihasilkan secara mesra alam dan mampan. Ketiga, menyokong jenama ataupun produk mesra alam. Keempat, menyertai dan sokong aktiviti ataupun kempen berkaitan dengan alam sekitar. Dengan inisiatif ini dan sokongan dari semua lapisan masyarakat akan memberi manfaat kepada alam sekitar dalam jangka masa yang panjang. Bumi kita akan menjadi lebih bersih dan menjadi persekitaran yang lebih kondusif dan sihat untuk didiami oleh seluruh manusia. Memperkasa pendidikan falsafah Melayu Islam Beraja ke dalam institusi keluarga merupakan antara resolusi yang dicapai semasa Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2022 Muafiq 22. Resolusi dibentangkan kemarin semasa majlis penutupan Muafiq 22 di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SP. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan Dayang Haja Nur Ashikin binti Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Terdahulu, kertas utama 3 dibentangkan dengan tajuk Pendidikan Ugama Teras Keluarga Bahagia Lagi Sempurna. Majlis juga diisi dengan kuliah khas Fiqh Al-Usrah secara maya bertajuk Membentuk Kebahagiaan dan Kesempurnaan Hidup Berkeluarga. 38 orang terdiri daripada para belia dan pemimpin belia menerima sijil pengiktirafan selepas melengkapkan program latihan
penyelaras kesiapsiagaan bencana siri ketiga. Majlis penutupan dan penyampaian sijil berlangsung kemarin di Pusat Pembangunan Belia Tanah Jambu. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Program dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dengan kerjasama jabatan-jabatan dan agensi berkaitan yang antara lain bertujuan mengiktiraf beserta membantu NDMC dan Jabatan Daerah selaku jawatankuasa pengurusan bencana daerah melaksanakan aktiviti berkaitan pengurangan risiko bencana. Bagi memupuk kerjasama dengan peniaga dan pihak berkepentingan sektor digital di negara Brunei Darussalam, Alumni Anugerah ICT Brunei BIKTA telah mengadakan BIKTA Alumni Connect 2022 semasa Minggu Teknologi Digital Brunei MYCE 2022. Acara dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Infocom Federation Brunei IFB berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Insinyur Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi bersama satu bagi Jawatankuasa Pandu BIKTA. Antara yang dipamerkan adalah produk dan perkhidmatan alumni BIKTA serta mengetengahkan aktiviti komuniti teknologi. Terdahulu, acara dimulakan dengan penyerahan watikah pelantikan Presiden Alumni BIKTA kepada Dr. Yong Chi Tuan, Naib Pengerusi Industri IFB. Sebagai sebahagian daripada aktiviti Minggu Teknologi Digital Brunei MYCE 2022, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi kemarin meneruskan persidangan ke arah perubahan dengan norma baharu. Acara diadakan di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Antara yang dibentangkan mengenai usaha-usaha Unified National Networks UNN terhadap keperluan telekomunikasi dalam memudahkan rangkaian membolehkan transformasi negara Brunei Darussalam ke arah 5G. Juga dikongsikan dalam pembentangan mengenai peranan Imagine Sdn Bhd dalam menggalakkan penggunaan digital semasa pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam di samping meneroka teknologi baharu dalam menyesuaikan norma baharu. Sementara itu, Huawei Technologies Sdn Bhd kemarin menganjurkan bengkel transformasi digital ICT. Bengkel diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Semasa bengkel, 3 bidang utama yang mampu meningkatkan lagi transformasi digital ditekankan, iaitu hubungan berdensiti tinggi, perkomputeran berkapasiti tinggi dan pengeluaran karbon rendah. Bengkel turut mengongsikan komitmen Huawei Technologies Sdn Bhd dalam membantu negara dalam pemulihan ekonomi. We can do some inspiration and for the people, and Huawei, we have our aims and vision and mission in Brunei. Sebanyak 40 peta pameran ikut serta pada Minggu Teknologi Digital bersempena Brunei MYCE 2022. Minggu Teknologi Digital tahun ini memfokuskan kepada 4 konsep utama iaitu Smart Transport, Digital Government, Smart Nation, Smart City, Creative Industry dan E-Sports. Antara yang dipamerkan ialah pameran berkaitan keselamatan dan perniagaan maritim oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan di bawah Pusat Kerajaan E-Kebangsaan EGNC. In terms of our booth di sini ni, this is to showcase LRIT, Long Range Identification Tracking. This is to ensure that Brunei punya aset di mana-mana perahu yang register di Brunei Darussalam MPABD. Perkhidmatan ini kirakan ia perkhidmatan yang teras bagi transformasi
menjalankan program-program transformasi digital yang sedang giat dijalankan pada masa ini. Juga bersempena Brunei MYCE 2022, pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI telah menganjurkan beberapa aktiviti termasuk Code for Fun bagi menyokong program pembangunan melalui pembelajaran praktikal penuntut tahun 7 dan 8. Aktiviti selama 2 hari yang akan berakhir hari ini diharap dapat menyuntik minat peserta terhadap ICT. Manakala The Brunei Content Festival dianjurkan bagi mempromosikan kandungan televisyen dan penyiaran tempatan serta memberi pengiktirafan kepada pencipta kandungan, penerbit, pengarah, pembuat filem, bakat dan pemain industri tempatan. Manakala aktiviti kelas cek digital bagi warga emas mengetengahkan asas ICT termasuk pembayaran secara talian dalam e-dagang serta penggunaan aplikasi media sosial. Mereka juga akan dapat mempelajari mengenai dengan cara-cara menggunakan mobile apps, aplikasi mobile seperti BruHealth. Kan BruHealth ada update kan masa ni, juga pasal QR. Ini pihak kerajaan dah menggerakkan supaya ketannya jadi ITN dapat digunakan pakai untuk umpamanya jadi pembayaran online. Menjalani kursus asas lah pada permulaan ini untuk macam mana kita ni mengendalikan komputer. Kalau diorang tahu menggunakan internet itu kan, itulah satu keutamaannya lah bagi warga emas. Kursus penilaian dan pengurusan mengenai penderaan dan pengabaian kanak-kanak untuk profesional kesihatan yang diadakan selama 2 hari berakhir kemarin di Salosh Hotel Cerudong. 30 peserta dan 10 pemerhati terdiri daripada doktor, jururawat dan profesional kesihatan bersekutu dalam pelbagai bidang kepakaran dari keempat-empat daerah menghadiri kursus berkenaan. Penyampaian sijil disampaikan oleh Dr. Ang Swee Hoi, Timbalan Setia Usaharata Profesional Kementerian Kesihatan. Kursus antara lain bertujuan meningkatkan kemahiran dalam mengenal pasti tanda-tanda penderaan dan pengabaian dalam kalangan pesakit kanak-kanak. Golongan belia merupakan kumpulan pelapis dalam melaksanakan tuntutan fardu kifayah seperti kerja-kerja pengurusan jenazah. Sehubungan itu, Pejabat Daerah Belait dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam di Daerah Belait kemarin mengungkayahkan bengkel pengurusan jenazah bagi kumpulan belia dan ahli-ahli jawatankuasa Takmir Masjid di daerah tersebut. Bengkel antaranya diisi dengan penerangan teori dan praktikal pengurusan jenazah. 30 peserta yang menyertai juga menerima sijil penyertaan yang disampaikan oleh Awang Akub bin Haji Lamat, Pegawai Hal Awal Masjid Daerah Belait. Jadi lebih berani apabila ada ahli keluarga saudara, sanak saudara yang meninggal, tani boleh macam volunteering untuk mengambil alih memandikan jenazah. Ilmu ini patut di-expose lah, terutamanya arah kalangan orang muda sebab orang muda masa ni jarang tahulah pasal macam mana akan uruskan jenazah.